Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 1 Julai 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 16.4 juta ringgit bagi bantuan makanan Sarawakku sayang BMSS semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP lepas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, bantuan makanan ini merupakan bekalan makanan asas dan diagihkan kepada golongan yang layak. Kebetulan saya adalah pengurusi jawatan kuasa untuk pengagihan makanan ini. Kerajaan negeri telah pun memperuntukkan sebanyak 16.4 juta ringgit Malaysia untuk pengagihan makanan, dan Kerajaan Persekutuan juga ada memberi peruntukan sebanyak 3.1 juta. NADMA juga memberi peruntukan lebih kurang dalam 580,000. Dan semua peruntukan ini kita salurkan kepada jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat bahagian dan daerah. Dan mereka yang menentukan target group dan untuk membuat pengedaran makanan-makanan ini. Beliau berkata demikian semasa ditemu ramah dalam agenda Esro Awani baru-baru ini. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan berkata, sepanjang PKP masyarakat dan peniaga mula menggunakan platform digital. Ya, syukur Alhamdulillah sekarang ini kita sudah membuka banyak sektor ekonomi, dan dalam suasana penyesuaian ini, saya berharap kita jangan alfa, supaya kita terus mengamalkan SOP yang ditetapkan, dan apa yang penting ialah kita nak menghapuskan sepenuhnya COVID-19 ini. Dan kita juga harus belajar daripada pandemik COVID-19 ini. Ianya telah pun mengubah landscape perniagaan, dan bagi PKS perlu mengadaptasi dan memanfaatkan perniagaan secara digital. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah memilih tapak bagi pembinaan lapangan terbang di Bukit Mabung, Kapit dan Berbuling di Sepauh Betong bernilai 264.9 juta ringgit. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dalam kenyataan medianya pada Selasa, ia merupakan usaha dan komited Kerajaan Sarawak untuk menggalakkan transformasi ekonomi selain membina rangkaian perhubungan dan keselamatan perkhidmatan udara di kawasan luar bandar. Jelasnya lagi, lokasi lapangan terbang Bukit Mabung membabitkan kos pembinaan berjumlah 173.5 juta ringgit yang akan mempunyai landasan pacu sepanjang 790 meter yang boleh menampung pesawat penumpang jenis Twin Otter dan pesawat Cessna 208 bermuatan 3 tan. Manakala lokasi lapangan terbang Berbuling bernilai 91.4 juta ringgit pula dipilih berdasarkan input dari pelbagai pihak berkepentingan untuk meningkatkan hubungan udara dengan pusat agropolitan utama Sarawak di kawasan Bukit Sadok yang seterusnya membantu dalam mengangkut hasil pertanian untuk diekspor dari kawasan tersebut. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menambah, tender akan diberikan kepada kontraktor selewat-lewatnya pada 15 Julai ini. Rundingan kos akan dilakukan pada bulan Ogos dan surat penghargaan LOA dijangka dikeluarkan pada pertengahan September. Keseluruhan projek dijangka siap pada suku ketiga tahun 2023. Seterusnya, sebanyak 2,385 atau 83.4% tadika kerajaan dan 461 atau 96% daripada jumlah keseluruhan tadika swasta di Sarawak memulakan operasi pada hari ini dalam menyambung sesi persekolahan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, tadika yang masih belum beroperasi hari ini akan membuka persekolahan mereka pada 15 dan 20 Julai akan datang. Banyak persediaan telah dibuat sebelum ini dalam standard operating procedure kita. Sebelum dibuka, jadi persediaan mesti dilakukan.
Dan saya melihat banyak pengubahsuaian telah dilakukan untuk memenuhi standard operating procedure. Saya ingat yang itu dulu tak ada. Tak ada. Sekarang berguna sekali. Sebelum anak-anak masuk, dia ambil dari segi buat pemeriksaan suhu badan, kemudian gejala-gejala, kemudian pembersihan tangan atau menggunakan iaitu sanitizer dan non-contact, gunakan kaki saja, tekan pada kaki. Ini satu inovasi, ini alhamdulillah. Kemudian dari segi rekod kesihatan kanak-kanak juga perlu diambil. There is a health declaration bagi salah satu daripada standard operating procedure untuk tadika dan taska. Ibu bapa juga perlu mengisi borang tersebut supaya kita tahu iaitu keadaan ibu bapa. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Tadika Astana Jalan Dato' Muib 2, Piansau Jaya, Fasa 1 pada Rabu. Dalam lawatan yang sama, Datuk Seri Fatimah memberi keyakinan kepada orang awam dan ibu bapa bahawa Kerajaan Sarawak sangat menitik beratkan pelaksanaan dan pematuhan SOP bagi pembukaan tadika dan taska. Dan saya nak yakinkan kepada orang awam dan juga ibu bapa berdasarkan pemantauan yang telah yang berhormat buat dan yang saya buat bukan saja hari ini tetapi untuk pasca sebelum ini juga kita dapati bahawa terutama yang dapat kita lihat pemantauan pematuhan kepada SOP itu sangat tinggi. Guru-guru operator telah bekerja keras untuk memastikan bahawa semua ini dilakukan agar pematuhan anak-anak akan dapat patuh kepada arahan yang diberi oleh guru. Tegasnya lagi, mana-mana tadika dan taska yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan akan diarahkan tutup. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, Ukas channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas. Sebelum mengakhiri buletin, orang awam terutama sekali ibu bapa dinasihatkan melindungi kanak-kanak daripada penguntunan dalam talian atau lebih dikenali sebagai cyber grooming. Salam Ukas. Lindungi kanak-kanak daripada pengantunan dalam talian. Adakah anda pernah dengar mengenai pengantunan dalam talian atau dalam bahasa Inggeris cyber grooming? Pengantunan dalam talian adalah merujuk kepada tindakan pemangsa bermesra dengan kanak-kanak atau mereka yang masih muda untuk tujuan seksual. Pemangsa akan mengkaji latar belakang mangsa yang disasarkan berdasarkan maklumat yang diperolehi di internet dan seterusnya menggunakan aplikasi seperti mesej, video, laman rangkaian sosial untuk berkomunikasi dan berkawan dengan kanak-kanak. Pemangsa kebiasaannya menggunakan identiti palsu seperti menyamar sebagai rakan sebaya. Setelah meraih kepercayaan dari mereka, pemangsa akan memanipulasi dan mengugut kanak-kanak atau mereka yang masih muda ini bagi tujuan seksual. Oleh itu, ibu bapa atau penjaga perlu berbincang dengan anak-anak mengenai isu ini. Beritahu mereka mengenai bahaya perkongsian berlebihan maklumat peribadi dalam talian. Elakkan berbual atau berjumpa dengan orang yang tidak dikenali dan galakkan mereka untuk membuat laporan jika mereka rasa tidak selesa atau tidak selamat. Marilah lindungi anak-anak dari menjadi mangsa pengantunan dalam talian. Klik dengan bijak.